So kita tukar. You stop kan. Last nanti kita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita dengan umum kitab Al-Fadhiyah dengan surah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmatika wa anshur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin. So terima kasih 4 orang yang terawal. Okay. 4 orang yang terawal masuk kelas percuma seminar online macam ni. So kita tak bazirkan masa, insyaAllah. Malam ni kita akan cikgu beri pengenalan dulu supaya bila cikgu buat kelas-kelas free ni setiap minggu, kamu faham apa yang cikgu maksudkan, term-term yang cikgu gunakan. Okay? Dan ia lebih memudahkan lah. Sambil buat homework okay, bolehlah sambil buat homework. So kita mulakan. Cikgu sharekan cikgu background. Saja nak buat background lawa sikit. Okay. Visual background cikgu. Tada. So ini yang kita nak belajar. Okay. Cikgu akan perkenalkan term yang cikgu gunakan dan apa asas kepada akaun tu sendiri. So untuk kamu yang akan menduduki SPM nanti, okay, prinsip perakaunan, paper 1 dengan paper 2, kamu akan Batisha buat background, okay. Kamu akan gunakan konsep ini sampai kamu form 5 lah. Sampai you pun sama juga. Just university, bila kamu masuk macam contoh cikgu UiTM, cikgu belajar dalam bahasa Inggeris, okay. Akan tukar sikit lah term dalam bahasa Inggeris, okay. Tapi sama je, konsepnya sama, tak berbeza pun. So apa itu akaun? Kita menggunakan asas ini sebagai kita punya base, okay. Nak tahu kita buat betul ke tak, kita akan berdasarkan ini. Dan dia pun ada anak-anaknya sekali. So anak dia yang pertama, okay. Formula anak dia yang pertama adalah rumus persamaan perakaunan. So yang tu kita next nantilah. Okay, kita ambil yang secara besar ni. So kalau kamu tengok, cikgu ada balik ataupun kat sekolah kamu akan ada dia tulis ableh. Ada cikgu dengar babab, okay. Cikgu dengar babab pun ada, ableh pun ada, bahil pun ada, balih pun ada. So sama je. Dia terpisah daripada sama dengan. Okay. So cikgu akan terangkan yang sebelah kiri cikgu dahulu. Okay. Sebelah kiri kamu jugalah. Kalau kamu perasan. Okay. Masuk je. Kalau ada kawan-kawan ajaklah. Kita santai malam saja. Kalau ada question, boleh bagi kepada everyone ataupun DM cikgu sendiri kat sini. Bagi tahu je. InsyaAllah cikgu baca. Okay. Daripada rumus yang asas ni, B ini adalah belanja. Belanja. Banyak. Okay. B selalu kita akan kata belanja, asset, liability, equity dengan hasil. So cikgu bagi nama dia yang common dulu Belanja, asset, liability. Cikgu duduk lah. Equity. Okay, siapa yang nak rasa dia nak belajar asas punya asas, inilah asas kita. Okay, kamu kena tahu dulu ini apa. Okay, ada orang tengah buat sambil homework ni, DM cikgu. Okay, kamu kena tahu ini apa dahulu. Dan kita akan belajar anak-anak dia sekali. Okay, cikgu akan mulakan daripada sini. B dengan A selalunya kamu akan panggil dia adalah belanja dengan aset. Tapi untuk cikgu, cara cikgu nak mudahkan student cikgu, B dengan A ni cikgu akan pecahkan kepada 2 bahagian lagi sekali. Okay. Maybe term kat sekolah maybe lain sikit. Boleh je tanya cikgu. Term kat cikgu ni maybe lain sikit je lah. Tapi sama. Okay. Lagi-lagi tengah buat kerja khusus sekarang kan. So B ni cikgu akan bahagikan dengan nama dia kos jualan. Okay. Kos jualan. Dengan B yang lagi satu, cikgu akan panggil belanja sahaja.
Okay, SN ni tak muat, lagi lah kat bawah. So, kita terangkan B dahulu. Belanja. Ini di sini. Cikgu tangan kanan. Kos jualan dengan belanja. Yang ni pun cikgu akan short form kan juga. Anak-anak murid cikgu maybe tahu. Short form cikgu untuk ni adalah KJ. Ataupun Kajang. Sebab cikgu duduk kat Kajang. Okay. Kalau rasa nampak cikgu blur-blur sikit, keluar masuk lah. Okay, supaya nampak internet kita sehaluan. So KJ ni pun cikgu akan short form menjadi kos jualan ni jadi KJ. Kita merahkan lah. Sebab yang ini kegunaan yang cikgu akan selalu gunakan. B adalah belanja. Untuk KJ, dia hanya ada satu formula yang cikgu akan gunakan. 1 tambah 2 tolak 1. Okay, formula bawah KJ adalah ini. Dan ini pun perlu penjelasan yang panjang sikit. Tapi kita cuba ringkaskan. Ni formula ni. Yang cikgu rasa paling okey lah. Okay, dengan belanja ni, dia ada keyword dia. Okay, keyword dia adalah bayar. Ataupun kamu rasa rugi. Pada pandangan mata kamu lah. Okay. Pada pandangan mata cikgu, apa-apa item belanja adalah benda yang kamu kena bayar ataupun rugi. Kalau kos jualan, dia adalah belanja ataupun sama juga belanja tapi belanja yang paling utama. Contohnya macam inventory awal. Okay, belian. So di dalam formula 1 tambah 2 tolak 1. So kita pecahkan satu persatu dulu. Okay, kos jualan ni. Cikgu bagi dia punya keyword dulu. B dululah kita fokus hari ni. Kalau boleh A, kita buka A. Okay, B ni. B yang pertama, kos jualan. Cikgu conteng sini sikit lah. Kos jualan. Macam kamu cikgu cakap tadi, dia adalah yang cikgu panggil KJ. Bukan KJ ni. KJ. KJ dia adalah Kajang bagi cikgu. Sebab dia akan guna untuk formula cikgu tadi. So dalam KJ, dia ada 1 tambah 2 tolak 1 ni. So cikgu akan tulis 1 tambah 2 tolak 1. Pegang kepada prinsip ni sebab memudahkan kamu mencari apa item dia. Nah, item dia selalunya benda yang sama je. Hanya maybe nama berbeza untuk kefahaman kamu. Okay. Mari kita tengok. Pusing cikgu. Nak belah. Dedek. Okay, kos jualan. Untuk form 5 baguslah kita revise . Untuk 1 tambah 2 tolak 1. 1 cikgu yang pertama. 2 cikgu, lepas tu 1 yang kedua. Ada perbezaan dia. Dan kos jualan kamu akan jumpa di mana? Kamu akan jumpa dekat akaun perdagangan. Tambah lagi maklumat dia. Maklumat dia yang lain, dia akan ada di akaun perdagangan. Dan cikgu akan gelarkan dia AB. Akaun perdagangan. Okay, dia salah satu lah. Salah satu dalam akaun perdagangan ni. Okay, AB. Ada yang cikgu selalu guna apur nanti. Nanti kamu tengok. Cikgu gabungkan. Bak kata bekas student cikgu. Cikgu Fain suka bagi short form yang pelik. Tapi insyaAllah mudah. Kita try lah. Kalau kamu boleh, alhamdulillah. So untuk kos jualan, selalunya dalam akaun perdagangan, kamu akan letak kepala dia dahulu. Okay. Dan depan kepala dia mesti ada tolak. Atau ada dekat sekolah dia suruh tulis ayat. Tolak. Pun boleh. Okay, kepala dia dulu. Bukan ini kos jualan, tapi ini kita nak tahu dia adalah item bawah kos jualan. Itu garis. Inilah anak murid cikgu pun kata dia tak ada pembaris. Tak kisah garis dia guna tangan. Okay, pastikan comel sikit lah. Cikgu mementingkan kekemasan. Sebab walaupun, mana tahu walaupun jalan kerja kamu macam tak betul. Macam tak betul. Tapi maybe bila kita tengok kamu punya kemas, bergaris. Okay, maybe ada item yang boleh diberikan markah, dia bagi. Cikgu garis pakai pen.
pensel saja. Apa? Maksudnya kalau nak buat nota cikgu ni, kamu gunalah berwarna-warni. Tapi dalam peperiksaan, semua garisan guna pensel. Kalau boleh. Tapi kalau cikgu sekolah kamu guna pen, gunalah. Tapi cikgu kalau garis-garis semua sebenarnya pensel. Sebab kita boleh padam. Okey? Lagipun kamu tak boleh guna liquid. Betul tak? Kamu tak boleh guna liquid, correction tape waktu peperiksaan. Kamu kena potong. So untuk garis-garis, apa-apa garis, gunakanlah pensel dalam akaun perdagangan kamu. Untung rugi pun sama, PKK kamu pun sama. Penyata kedudukan kewangan pun sama. Okay, kos jualan. So kita masukkan item 1 tambah 2 tolak 1. Kamu akan ada 2 lajur. So disebabkan kita tak buat yang full, kita buat sebahagian je. So RM dia cikgu selip kat sini. RM. Dan kamu selalunya ada 3 RM lah. Nampak ke RM ni sampai ujung? Oh, macam tak nampak. RM ni kita kesini sikit lah. Okay, RM dia selalu kat atas. Tapi sebabkan kita tak buka full, kita buka sebahagian je. Cikgu buka macam ni. Just cikgu nak tunjuk kedudukan. Anak murid cikgu pun selalu salah. Kan? Dia selalu terbalik. Okay. Nak buat macam mana? Dah cuti lama sangat. Betul? Duduk PKP lagi. Okay, kos jualan. Yang 1. Kamu akan tulis nama dia. Letak betul-betul dekat tepi ni. Inventory. Awal. Okay, yang ini asas untuk, asas dulu tak masuk lagi bab yang kos perakaunan. Tak masuk lagi. Ini betul-betul yang asas. Yang milikan tunggal punya. Okay. Inventory awal. Ni yang 1. Kita nak letak kat mana? Okay. Kita akan letak kat lajur kedua. Kenapa? Okay. Kalau ada lah inventory awal ni. Kadang-kadang ada satu soalan, tak ada. Cikgu pernah jumpa. Kalau dah tak ada, biarkan je lah. Kalau ada, letak. Kenapa letak kat lajur kedua? Benda ni, inventory awal adalah barang yang sedia ada. Okay. Barang yang sedia ada dalam kamu punya perniagaan. So yang ini dia punya explanation lah. Barang niaga. Reason cikgu buat kelas free ni supaya cikgu boleh beri kepada anak-anak murid yang tanya kenapa letak duduk sini, kenapa duduk sini. Sebab waktu kelas macam tak sempat. Okay. Barang niaga dalam perniagaan. Dalam perniagaan. Ini explanation dia lah. Siapa yang buat comel tu bolehlah nanti snap-snap. Tag lah cikgu. Tag lah cikgu kat IG cikgu. Kalau yang buat comel. Tak comel tak apa. Ini usaha kamu sendiri. Okay, inventory awal adalah barang niaga dalam perniagaan yang awal. Yang masih dah ada. Okay, kita letak kat lajur kedua. So yang tambah 2 itu adalah benda ini. Yang kita panggil belian. 2 item ni selalunya orang tertukar. Sebab apa? Belian ni waktu bab 2 form 4. Kamu gelar bukan belian, inventory. Barang niaga, betul? Tapi waktu bab seterusnya, selepas bab 2 form 4, kamu akan gelar dia belian. Apa-apa barang niaga. Hanya di bab 2 form 4 saja, barang niaga adalah inventory awal. Okay, tu belian. So belian ni apa? Dia ada satu partner. Kita panggil pulangan belian. Okay, partner dia kita panggil pulangan belian. Kita letak partner dia dulu. So kamu boleh letak full pulangan ataupun full lah. Full belian. Dan dia pun ada nama yang lain, betul? Siapa ingat lagi nama lain pulangan belian? Ada yang ingat? Dia start dengan nama dia K. Macam K pula pelik. K mana? Pulangan belian ataupun pulangan keluar. So cikgu terangkan reason ni. Supaya orang yang ada dalam kelas cikgu sekarang tahu kenapa item ni digelar sebegini. Okay. Pulangan keluar. Betul Balkisha. Okay. So kita letak dia punya hasil dia. Okay. Belian, pulangan belian. Lepas tu kita ada belian bersih.
X. Okay. Setiap kali cikgu ada buat something jalan kerja, mesti cikgu akan garis. Mesti garis Tak kisahlah kamu garis macam mana, garis. Kenapa kat lajur pertama? Apa sebabnya? Okey. Tadi dah ada barang niaga yang dah sedia ada dalam perniagaan kamu. Oh, selamat datang. Okey, macam masuk dalam klinik bab kata anak murid. So, ini barang niaga yang sudah sedia ada dalam perniagaan. Yang ini adalah barang niaga yang baru kamu beli. Okey, saya disclaimer, ini bukan dalam bab cost per accountant lagi. Barang ini adalah barang niaga yang baru kamu beli. Okey, belian kat sini adalah gabungan. Belian apa? Kita gabungan belian ni nanti dekat bab 5 nanti. Okey, jumlah belian. Nantilah kita buat ni dulu. Belian barang niaga yang kamu baru beli tu berapa harga? Tiba-tiba bila kamu dapat, tiba-tiba dia rosak. Okey. Lepas tu dia kualiti tak cukup. Jadi kamu pulangkan. So berkuranglah barang yang kamu beli tu. Dan itu kita panggil belian bersih. Berapa harga barang niaga yang kamu beli tu sebenar-benar. Okey. So dapatlah belian bersih. So belian bersih adalah salah satu untuk nombor 2 ni. Selain belian bersih. Okey, selain belian bersih, kamu ada kawan. Nama dia Audi. Okey, kita akan buat simbol tambah kat sini. Kita ada kawan nama dia Audi. So cikgu jangan buat Audi dia. A.U.B.I. Supaya X. Apa yang cikgu tak buat kurungan, tak tolak lah. Okey. Biasakan dulu yang buat kurungan dulu. Nanti dah lama, dah mahir, tak buat pun tak apa. Okey. So Audi, ada yang gelar Chaudi. Kereta Audi, form 4 cikgu kata kereta Audi. Okay, yang Audi ni A adalah apa? Kita short form kat sini lah A tu. A ni adalah angkutan masuk. Okay, cikgu selit kat sini. U adalah upah atas belian ataupun upah. D adalah duty. Okay. Duty atas belian ataupun duty import. Cikgu ambil nama dia yang lain daripada lain sikit. I adalah insurance atas beli. Okay, cikgu selit dekat tepi tu. Kita muat ni. Okay, Audi ni ataupun Chaudi orang panggil. Okay. Angkutan masuk apa gunanya letak kat sini? Okay, barang kamu beli. Barang yang kamu beli tu kadang-kadang. Okay, kadang-kadang. Kalau bukan yang kamu pergi kedai beli sendiri, kamu akan minta tolong orang. Okay. So itu kegunaan angkutan masuk. Kita maybe guna courier. Dalam soalan mana cikgu jumpa itu? Guna courier ataupun guna pos laju, JNT. Itu angkutan masuk. Something benda yang kita upah. Okay. Satu tempat courier yang kita upah untuk membawa barang kita. Maybe menggunakan kenderaan apa-apa, kita upah dia yang bahagian itu. Dan dia boleh bergabung juga dengan upah yang ini. Ataupun upah atas belian. Upah yang ini, kalau dia gelar upah ataupun upah atas belian, keyword dia. Upah ni maksudnya, kadang-kadang barang kita tu besar, berat. Apa kita nak buat? Kita minta tolong orang. Kita bayar dia on the spot waktu tu juga. Ataupun kita letak dalam satu invoice ataupun receipt. Okay, bill tunai. Tu dah nanti bab 3 lah. Tapi waktu ni kita minta bantuan orang. Okay, selalu kalau kita kat Malaysia ni, orang-orang angkat barang. Okay, logistik kita gelar. Okay, orang-orang logistik tolong angkat barang benda tu. Okay, maybe kita minta tolong dia, kita bayar upah. Maybe dalam sebulan je kita minta tolong waktu nak beli barang saja. Tu sebab dia dekat sini. Dia berkaitan dengan barang apa yang kamu beli. Barang niaga, mesti barang niaga. Duty import, mungkin kamu beli barang kamu daripada luar negara. Kalau tip yang Mak Saleh tu, tip Mak Saleh tu kalau kat kedai je, betul tak? Dekat kedai kita bagi tip.
Minum air dah Starbucks banyak tiba-tiba atau kat kafe power-power kan bagi tip. Yang itu tak, itu hasil yang sampingan. Tip yang Mak Saleh. Tiba-tiba aku terfikir yang tip tu kan. Tu tak ada kena ni. Dia mesti yang berkaitan something yang berkaitan barang ni. Kalau tip tu lain. Dekat belanja maybe, boleh kat hasil maybe. Tengok kesesuaian perniagaan. Semua ni kena ikut kesesuaian perniagaan. Tapi jangan risau. Waktu kamu form 4 dengan form 5, perniagaan yang selalu kamu jumpa. Especially form 4 lah. Milikan tunggal. Yang macam ni. Tapi bila waktu form 5, barulah kamu tiba-tiba sekarang saya jual air. Saya jual minuman. Saya jual peralatan sukan. So kamu kena ikut kesesuaian. Tapi yang kamu punya, dia akan direct cakap upah. Ataupun upah atas belian. Dua benda je nama dia. Upah ini ataupun upah atas belian. Kena ingat sebab kadang-kadang ada soalan yang berbentuk macam tu. Dia bagi upah je. Nanti kan kamu tanya, cikgu, upah tu nak letak mana? Belanja ke kos jualan? Kat sini. Kos jualan. Ini milik kos jualan. Kat dalam ni. Audi. Sama juga macam duty import. Datang dari luar negara. Kamu import barang tu dari luar negara. Mana tahu kamu jual barang kat Shopee. Beli barang kat China. Okay? Kamu kena bayar cukai. Duty tu adalah cukai. Nama lain dia cukai import lah. Tu cikgu kata Audi ni ada orang panggil Chaudi kat sekolah dia. Chaudi. Sebab nak tahu cukai import. So dia benda yang sama macam duty import. Ataupun dia ada nama lain lagi. Duty atas belian. So banyak nama. Untuk akaun ni banyak nama term-term yang macam kamu macam maybe tak familiar. Macam cikgu dah familiar lah. Dah lama cikgu belajar kan. 6 tahun cikgu belajar benda ni. 8 tahun cikgu belajar. Form 4 sekali. So cikgu dah terbiasa lah. Sebenarnya ni yang macam kamu tengok duty free. Ingat tak? Kalau dekat macam dah lama. Kat ekonomi banyak duty. Siapa yang ambil bab ekonomi. Okay. Kertas ekonomi maybe tahulah. Akaun ekonomi tak jauh beza. Hanya ekonomi tu berkaitan benda-benda yang kamu betul-betul dalam lah macam ni. Tapi akaun secara keseluruhan dia cover. Tu bila kamu nak further study nanti pun, kalau belajar dalam perakaunan, memang banyak benda kamu belajar. Tapi kalau kamu ambil spesifik je course tu je lah kamu belajar. Okay? Tapi jangan risau, benda ni sampai universiti pun belajar benda yang sama. Okay? Masuk foundation ke apa ke, belajar benda yang sama, hanya translate bahasa Inggeris. Cikgu pun belajar dalam bahasa Inggeris juga lah. So last kali insurance. Siapa yang form 5, insurance bab form 5 yang baru, betul? So bila kamu beli barang, kalau dari luar negara ataupun dalam negara sekalipun lah. Grab pun sekarang ada insurance, betul tak? Nak jalan kalau pernah guna Grab lah. Mesti ada insurance. Apa barang kamu beli ni mesti di cover dengan insurans. Pentingnya insurans supaya ada perlindungan. Mana nak tahu sekarang kan popular dengan Shopee Check. Cikgu pun beli juga Shopee Check. Sekali cikgu dapat barang cikgu pecah. Sebab tak cover insurans, beli Shopee kan, mana ada insurans. Hanya boleh kata boleh tak kamu request seller tu jual, bagikan balik kat cikgu. Contohnya macam ganti rugi lah. Sebab mana ada insurans. Tapi kalau contoh kamu beli barang yang memang dah ada surat perjanjian. Okay, ada surat perjanjian. Dia ada kata kalau berlaku apa-apa di cover oleh insurans sekian-sekian berapa. So penting insurans lah. Bila kamu beli barang niaga. Lagi-lagi barang niaga yang berharga. Lagi perlukan insurans. So inilah Audi. Dia macam umpama top up. Okay. Nanti dekat bab 3 dia akan letak di bawah. Kadang-kadang letak kat nota debit. Okay. Angkutan masuk ni. Dekat nota debit kadang-kadang kita terlupa. Okay. Terlupa record angkutan masuk sedangkan ada. Bukan kita ambil sendiri. Kita minta bantuan. So 4 ni Audi ni membantu menopapkan lagi harga. Okay. Harga kos untuk kamu nak jual barang. Okay, lepas ini belian bersih tambah Audi. Sama pula tadi kan.
Belian bersih tambah dengan Audi. Kalau ada Audi. Ingat kalau ada Audi. Okay, dah tambah dengan Audi. Kita akan panggil panggilan dia. Kos belian. Okay, KB. Short form sangat cikgu ni. KB. Kota Baru. Okay. KB. Jauh perjalanan dia. Kos belian, letak nilai dia terus ke lajur yang kedua. Boleh kata sama kata. Okey, samalah tu. Kos belian kat sini. Dan pastikan tambah dengan mana inventory awak. Tu, tambah dengan inventory awak. Garis lagi. Tambah. Ni macam nak banyak nama dia. Dan baru kita panggil kos barang untuk dijual. Atau apa cikgu panggil kabut. Okay. Kabut. Bukan kabut. Kabut. KBUD. Yang ni KB, Kota Baru. Okay, kalau ada orang Kota Baru lah ke sini. Ditambahkan lagi. Disebabkan cikgu tambahkan lagi inventory awal, cikgu dapat kos barang untuk dijual. So kenapa? Kenapa ada formula ni? Okay. Tadi bila belian bersih, tambah dengan Audi. Kamu dapat nama dia kos belian. Tak kisahlah. Audi tu ada 1 ke, 2 ke, 3 ke, ada 4 sekali ke. Tapi nama dia kos belian juga. Okey, kos belian maksudnya pada tahun ni kamu beli barang niaga. So berapa kos dia? Daripada harga asal dia kat sini yang kamu beli, kamu pulangkan, tambah dengan apa-apa Audi ada, kita panggil dia kos belian. Tahun ni baru wujud benda nilai tu. So nilai yang kamu baru wujud ni, kamu tambahkan dengan barang niaga yang sedia ada dalam perniagaan kamu. Lepas tu baru kita panggil kos barang untuk dijual. So selama tempoh perniagaan kamu, tempoh perakaunan kamu. Kalau 12 bulan, 12 bulan lah. Kalau 13 pula. Kalau 16 bulan, 16 bulan lah. Okay. Berapa nilai harga barang niaga kamu yang boleh dijual? Okay, cikgu bawahkan sikit. Okay, barang niaga kamu berapa yang boleh dijual, itu kita panggil kos barang untuk dijual. Dan benda ni, kos jualan, kita buka waktu bila? Kita buka waktu akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Sekian-sekian tarikh, betul? So benda ni selalunya dalam tempoh perakaunan perniagaan. So kos barang untuk dijual, tahun ni boleh jual berapa? Nilai harga barang kita. Okay. Dia bukan unit jualan tu harga barang tu dapat jual berapa. Dan pada akhir tempoh perakaunan, okay, kamu mestilah dah dapat kira berapa barang yang tak berjaya jual. Tu ada nak tanya apa-apa ke? Okay. Nanti tiba terganggu pula. Sorry. Okay. So kos barang untuk jual ni, akhir tempoh perakaunan mestilah kamu dah tahu. Ada beberapa barang yang kamu tak berjaya jual. Yang digelar inventory akhir. Okay. Inventory akhir. Oh, ada yang baru masuk. Just wait. Cikgu kena ke bawah kan sikit. Sisa cikgu saya ingat ke bawah pula. Tapi macam sini tak ingat. Kat kamera saya ingat. Ni. Okay, so inventory akhir, barang yang kamu tahu dalam perniagaan kamu tak berjaya jual. So bila dah tak berjaya jual, kita akan tolakkanlah dengan yang sedia. Tolakkan. Yang tolak ni pun walaupun kamu tak buat kurungan, betul juga. Okay. Diterima je. Dan barulah kita dapat last sekali. Okay, yang ini. Yang benda yang kita cari tadi, buat nama dia. Kos jualan. Dapat markah. Kos jualan. Inilah nilai dia. Berapa? Last sekali. Okay. Daripada lajur 1, kedua, lepas tu ketiga. Last sekali. Yang kita akan bergabung dengan jualan bersih nanti. Yang ni cikgu hanya bagi yang dalam bentuk kos jualan. Bukan maksudnya kos jualan yang atas ni kamu kena tahu kos jualan yang last sekali.
Kos jualan adalah berapa nilai yang sebenarnya barang niaga kamu yang berjaya dijual. Itu sebenar-benarnya. Banyak kisahnya sampai ke bawah. So yang ini boleh salin dan kena ikut kesesuaian soalan. Kadang-kadang boleh je kos belian ni tak ada kalau tak ada Audi. Okay, so belian bersih automatik terus dekat tengah, tambah inventory awal, dapat kos barang untuk dijual. Boleh jadi. Jangan pelik kat situ. Boleh. So kena ikut kesesuaian. Kalaulah ada satu pun Audi, boleh jadi kos belian. Boleh. Kalau tak ada Audi, terus jadi belian bersih, Audi, kos belian ni automatik tak ada. Selalu markah yang kat sini yang paling banyak lah. Kalau dia adalah soalan 25 markah dan akaun perdagangan untung rugi dia yang paling banyak. So selalunya kat sini. Dia nak tengok apa? Jalan kira kamu. Working pula. Jalan kira. So kat sini boleh 4 ke 5 markah. Banyak kan? So kalau kamu dapat secure dia punya ni, okay, buat je satu persatu. Kalau betul, insyaAllah boleh dapat markah. Takkan tak ada lah. Takkan tak ada. Kecuali tiba-tiba pelik. Tapi cikgu pernah je nampak soalan jawapan dia pelik. Contoh, semua benda ni letak kat tengah. Dekat satu lajur je. Ada. Tapi sangat tak sure kan. Kalaulah tiba-tiba pemeriksa kamu rasa bengang waktu tu, terus pangkah je lah. Buatlah ikut susunan macam ni. So ini je item dalam kos jualan. Itu salah satu bawah belanja tadi. Okay. So ini yang kita gelar belanja yang paling utama. Okay. Belanja yang paling utama untuk sesebuah perniagaan. So kalau siapa yang basic tiba-tiba nak berniaga ke apa, inilah. Ini supaya kamu dapat kira berapa harga kos yang kamu keluarkan selama kamu berniaga. Gini. Okay. Hanya untuk barang niaga saja. So cikgu akan padam kat sebelah sini. Yang ni cikgu biarkan dahulu. Kalau siapa nak screenshot, sila screenshot sekarang. Okay. Cikgu pun akan menangkap gambar lah. Mana tahu ada kawan kamu yang nak join tapi rasanya dah tertidur. Okay. Dia nak join tapi terasa dah tertidur. So cikgu ni lah. Angkatkan dulu. Sebab habit kami kat sini pun macam ni lah. Sinilah cara dekat you. Okay. InsyaAllah kami akan tangkap gambar kalau yang menggunakan whiteboard. Kalau tak menggunakan whiteboard, kita akan bagi soft copy dia. Boleh lah. Okay. Ada 6 orang. Memang bulu hantu Okay, boleh cikgu padam yang ni. Ini just kos jualan. Ini. So sesiapa yang nak murid cikgu nampak macam ada yang nak murid cikgu. Harap tak salah lagi lah explanation. Siapa yang akan tengok berulang kali video ni pun harap tak salah lagi kat sini. Ini yang untuk milikan tunggal. Okay. Disclaimernya. Ini untuk milikan tunggal. Pendek je kan? Kalau ada, letak. Tak ada, biarkan. Jangan sampai kamu tak buat langsung. Itu sangat cikgu tak sure kan. Pastikan letak je nilai tu. Kalau jenis yang tak yakin kan. Cikgu saya tak yakin nombor 1 ke 2 ke 3. Letak je dulu. Nanti dah last sekali waktu peperiksaan, semak balik. Jangan bazir masa. Bakat-bakat accountant ataupun siapa yang nak jadi accountant, dia tak boleh macam tu. Tak boleh lambat sangat fikir. Kita masa 2 jam lebih tu, kalau kamu gunakan sebaiknya, memang sempat semak. Okay? Sudah? Cikgu pun dah tangkap gambar, nanti cikgu forward lah. Okay. Siapa yang nak screenshot lah. So sekarang item yang kedua. Dalam B tadi, okay, kita ada belanja. Belanja, cikgu tak jelaskan banyak sangat. Just cikgu nak tunjukkan contoh. Cikgu padam ya. Kedua. Allah. Ini pun. Thank you. So, pengenalan ni penting lah supaya nanti kalau cikgu guna dekat bab-bab seterusnya, kamu faham. Bab seterusnya insyaAllah kesamaan perekonomian lah. Kalau habis ni. Okay, item yang kedua, belanja.
Cikgu tahu ramai tahu belanja ni apa. Okey, cikgu tahu ramai tahu. Apa itu belanja? Confirm lah tahu. Okey, hanya nak tahu bezakan dia. Okey, keyword dia tadi cikgu kata bayar atau rugi. Selain yang dalam kos jualan lah. Bayar atau rugi. Buat apa nak kira rugi yang kita fikir? Saya bakal menggunakan duit apa dapat gaji pada masa datang. Itulah siapa yang nak buka perniagaan waktu awal-awal sekarang kan. Boleh tak? Macam sekarang. Kamu simpan je lah duit sampai sekarang. Boleh menabung. Boleh beli rumah. Cik. Tapi cerita dia betul tinggi. Okay, uruskan gaji. Okay, salah satu. Okay, salah satu gaji lah apa yang dimention oleh Matrisha. Cikgu bagi beberapa item. Lepas tu cikgu nak tunjuk contoh macam mana dia buat dalam bentuk soalan yang menyebabkan student akan clear. Okey, gaji. Kenapa gaji tu rugi cikgu? Sebab mata syarikat. Dalam mata syarikat, kamu kena bayar gaji orang. Duit kamu akan berkurang. So itu sebabnya letak kat belanja. Okey, sama. Belanja, gaji, apa lagi? Kalau kita ada gaji pengarah pun apa ke pun sama kat sini. Semua berkaitan gaji. Dia rugi. Okey. Dia bukan hasil untuk perniagaan. Kalau kamu ingat bab teori cikgu tak ajar tapi dalam bab teori kita ada split identity. Split personality, split entity lah. Kena keluarkan. Apa yang kena keluar Batisha? Jangan Isya malam-malam ni. Okey, gaji kita rasa rugi, so kena keluar. Apa lagi yang biasa? Insurance. Tadi ada insurance, sini pun ada insurance. Kalau tadi insurance untuk barang niaga, kali ni insurance perlindungan untuk satu perniagaan. Kenapa rugi juga? Sedangkan dia nak lindung. Kamu dah belajar bab form 5, siapa yang form 5 lah. Okey, matematik. Kita perlu keluarkan premium. Betul? Siapa yang form 5? Okey, kena keluarkan dulu duit. Okey, cukup tempoh matang. Barulah dia akan membantu kita. Ada term-term dia lah. Tapi senang cerita, kita kena keluarkan duit dahulu. Okey, kena keluarkan duit dahulu, baru kamu akan dilindungi. So, setiap bulan ataupun setiap tahun, kamu akan berikan beberapa nilai. Dan dia ada satu geng dia selalu. Insurans prabayar. Tapi nantilah kita masuk. Tapi geng dia tu selalunya insurans ni untuk orang, untuk soalan peperiksaan, dia akan bayar lebih. Okey? Selalunya. Kalau tak cakap pun selalunya. Insurans akan jadi bayaran lebih. Majoriti untuk soalan peperiksaan selalunya dia akan bayar insurans tu lebih. Jarang sikit dia jadi insurans belum bayar. Insurans belum bayar maybe kamu boleh jumpa waktu bab form 5 dekat kelab dan persatuan. Maybe kat situ. Okey. Ataupun dekat kos perakaunan bab form 5. Okey. Tapi untuk sampai bab form 4 dengan lain-lain bab untuk akaun perdagangan untung rugi yang biasa, selalunya insurans ni masih satu geng dengan insurans prabayar. So dia adalah belanja. Beza tau daripada yang tadi. Yang dekat Audi tadi ada insurans juga. Okay. Yang ni insurans syarikat. Cikgu buat sikit lah. Dia adalah insurans syarikat. Cikgu merahkan sebab dia penting. Nanti ada orang yang silap. Siapa yang hadir hari ni ataupun lihat video ni kembali, harap tak dapat bezakan. Okay. So gaji, insurans dan diskaun diberi. Okay, diskaun diberi. Ini antara item-item yang selalu. Okay. Tapi kalau cikgu perasan ada juga yang jenis menghafal. Tapi bagi cikgu, buat apa nak menghafal kalau kamu boleh faham. Faham dia ni je keyword ni. Bayar ke rugi? Bayar ke rugi? Itu saja. Kalau dia sesuai bawah belanja, tapi kena yang betul lah. Kalau siapa yang dah ada list name belanja tu ada berapa banyak semua tu kan, boleh baca.
And then cuba practice. Study smart. Betul, study smart. Cuba practice. Kalau jenis menghafal je, kalau memang jenis stok menghafal, cikgu tak mampulah untuk kalau account ni, kalau menghafal saja, okay. Tapi kalau hafal kena tak apalah, tapi bagi cikgu itu mengstreskan minda kamu. Lagi-lagi tengah PKP kan. Baik kamu hafal, dia adalah benda yang bayar ataupun rugi. Okay. So ni antaranya, banyak lagi. Okay, banyak lagi. Tapi bila dalam soalan, selalu yang student salah bila macam ini. Dia bagi dalam bentuk imbangan duga. Okay. Dia bagi bentuk dalam imbangan duga, dia bagi RM. Ini bentuk imbangan duga yang biasalah. Dia bagi gaji. Okay. Dia bagi sewa. Contoh. Gaji, sewa. Dia bagi diskaun. Okay. Yang ini silap yang selalu kita nampak. Okay. Kalau gaji kamu dah tahu. Dia dekat bahagian sini. Debit. Okay. Saya cuak tengok. Kalau dapat imbangan dua ke je cuak Kalau sewa tiba-tiba cikgu letak sebelah sini. Diskaun cikgu bagi dua-dua. Ini yang selalu silap. Cikgu harap siapa yang tengok video ni ataupun cikgu punya dalam kelas ni sekarang berjaya dapat bezakan. Okay. Yang ni selalu silap. Sebab dia tak akan kata diskaun diberi direct. Tak. Okay. Dia akan bagi diskaun saja. Dan kamu kena decide nak tambahkan ke nak pilih salah satu. Okay. So disebabkan belanja ni, okay, kalau kamu tengok cikgu punya balik dekat sini kan. So dia adalah debit. Okay, kiri kamu, bahagian senarai kiri kamu. Debit. Harap kita dapat terangkan yang debit ni hari ni. Okay. So debit, gaji, sewa, diskaun. Ini. Macam mana nak tahu kalau tengok macam ni? Tengoklah yang senarai belah kiri ni semuanya adalah belanja. Kalau dia tak masuk dalam kategori yang lain, dia adalah belanja. So diskaun yang ini, okay, dia adalah diskaun diberi. Okay, yang kat bahagian debit. Dan bila kamu masuk form 5, account, ada kadang-kadang silent. Okay, contoh silent inilah salah satu. Yang ni juga. Sewa ni. Sewa ni selalu ada dekat dua tempat. Selalu sini ataupun sini. Sekali ni cikgu kat sini. Mungkinkah dia belanja? Tak. Dia takkan jadi belanja. Sebab dia kat senarai cikgu yang sebelah kanan. Okay, yang ini kita panggil sewa. Tapi sewa diterima. So ini student mistake yang cikgu selalu nampak. Yang selalu pelajar silap. Ini imbangan duga lah. Ada dah tertidur dah. Selamat malam kan. Okay, imbangan duga. Konsep ni perlu tahu. Ataupun kamu kena penting juga dalam sini. Masuk balik. Terlari ke tadi. Okay. Yang ni. Nanti akan banyak benda item yang cikgu akan bincangkan. Dia duduk sini dengan sini, apa item dia tu. Kena tahu tu dulu. InsyaAllah sempat je sampai kamu percubaan nanti kan. Bulan 11, betul? Bulan 11 nanti insyaAllah percubaan kamu kan. Percubaan yang pertama. Siapa yang tak pernah ada peperiksaan kat sekolah, maybe lah. Rasa macam canggung. Kecuali dia belajar. Dia belajar je. Setiap hari ada je belajar. So hari ni ilmu baru yang kita dapat. Belanja ada dua. Tadi cikgu saya kata tidak pasti. Oh, bulan 11 tu tak pasti. Oh, ada sekolah kata pasti bulan 11 tu. Maybe tak jadilah ikut sekolah. Oh, tacut kat situ. Tapi tak apa. Asalkan kerja khusus kamu siap, 20% tu is okay. Okay. So ni. Yang ni lah cikgu mention. So belanja ada banyak lah apa-apa yang kamu benda bayar. Okay. Rugi dalam mata kamu. Kamu kena fikir kamu adalah seorang ahli perniagaan. Okay. So itu B, belanja. Dua ni. Cikgu terangkan. So cikgu nak habiskan dengan aset jugalah. Aset A. So, yang ini, sempat salin? Ini.
Kalau ada siapa yang saya nak screenshot, SS je lah. Okay. Cikgu pun nak SS diri cikgu sendiri. Cikgu di sini. Tapi waktu kamu belajar, kamu kena tahu tanya. Apa tu? Apa tu? Tapi perlu sempat. Okay, kamu perlu tanya benda yang betul lah. Okay. So sekarang B ni cikgu dah huraikan di antara kos jualan ataupun belanja. The next one E. E ni best. E ni yang selalu. Pun cikgu asyik cakap selalu je kan. Selalu tersilap lah. So A pun terbahagi kepada 2. Cikgu akan bagikan A yang pertama. A pertama cikgu adalah aset bukan semasa. Okay, aset bukan semasa. Dan aset bukan semasa ni cikgu akan gelar ABS. Okay, aset bukan semasa ABS. Keyword dia. Keyword dia adalah harta. Harta yang lebih daripada 1 tahun. Okay, keyword dia harta. Nak huraikan lebih lagi, dia mesti lebih daripada 1 tahun. Kan tiba-tiba adalah juga student cikgu yang waktu form 4 lah, dulu kan. Dia tanya, cikgu, ayah saya beli kereta, tak cukup setahun pun dia dah tukar. Ataupun cikgu, ayah saya beli telefon, tak cukup setahun pun dia dah tukar. iPhone 6, iPhone 7, iPhone 12. Okay, contoh. Janganlah gitu. Kita tak guna konsep sebegitu. Just kamu tahu, benda yang harta kamu yang lama. Dan selalunya memang akan nampak lah. Okay, contohnya, dia akan bagi nama macam ni. Contoh. Kedek-kedek. Kamu akan rasa selesa bila dia kata bentuk dia macam ni. Kenderaan. Lepas tu dia kata hujung dia ada kos. Itu kamu dah gembira lah. Senang nak tengok, betul? Kenderaan kos tu adalah aset bukan semasa. Tetapi. So cikgu buat imbangan juga lagi sekali. Nampak dia relationship dia sangat banyak. Tiba-tiba ada lagi satu ayat. Susun nilai terkumpul kenderaan. Ya Allah, tak muat. Tapi ni satu nama ya. Yang ini. Yang selalu. Kesilapan pelajar. Okay. Beza benda yang atas ni dengan bawah ni. Walaupun dia duduk bersama-sama dekat aset bukan semasa. Okay. Kedudukan dia, tempat dia mesti sama je duduk dekat aset bukan semasa. Tetapi, okay, tetapi yang sebenar-benar duduk sini adalah ini. Okay. Yang ini, susun nilai terkumpul ni, dia akan berbentuk negatif. Okay. So, ini kesilapan yang pertama. Orang akan rasa kalau cikgu tiba-tiba tak tulis ada kos kat sini. Mulalah dia cuak time ni. Cikgu, mana satu kenderaan punya nilai? Atas ni ke bawah ni? Pastikan yang atas. Kenderaan. Okay. Kesilapan yang kedua tentang aset bukan semasa. Bila dia nak catat dalam penyata kedudukan kewangan. Kalau tadi B tadi, semua dekat akaun perdana untung rugi. Kali ni, aset bukan semasa, kita tambah lagi. Dia dekat PKK. Okay. PKK adalah penyata kedudukan kewangan. Okay. So, bila dia duduk kat PKK, cara rekod. Okay, cikgu akan tunjukkan juga. Sebab cikgu selalu nampak cara rekod yang salah. Contoh cara rekod. Okay, tadi contoh untuk baca dalam imbangan juga. Imbangan juga ID lah. Kali ni contoh cara rekod. Okay, kita ada 2 cara rekod.
Okey, rekod yang terkini lah. Antara 3 laju ataupun 4 laju. Kat sekolah kamu cara macam ni? 3 ke 4? 3 ke 4? Boleh try jawabkan dekat chat. Kamu guna 3 laju ke 4 laju? Kalau kat sini, cikgu akan gunakan 3 laju. Okey. Bagus juga 4 laju. Okey. Tapi dua-dua diterima je. Dan untuk memahamkan student cikgu, cikgu 3 saja. Sebab dia ringkas dan cepat. Okey, 4 laju tu pun boleh. Ada sekolah akan guna 4 laju tu. Tapi cikgu selalu ni 3 laju. Dan bila 3 laju ni, ini maksudnya laju tu lah. Kolom. Okey. Kamu hanya tulis kepala dia. Contoh aset bukan semasa. Garis. Ya Allah, garis benda yang penting. Kalau cikgu boleh guna pen berwarna-warni kan. Kamu garis. Okey. Tulis hanya kenderaan. Kenderaan. Jangan tulis tiba-tiba susut nilai terkumpul kat bawah. Jangan. Waktu dekat imbangan juga boleh. Okey. Ni bab 6 kan, form 4. Waktu dekat bab 7 form 4. Dengan selepasnya sampai bab form 4. Pastikan harga kos dekat sini. Ni agak asal ni. Kalau tak ada perasan lah. Okey. Kalau tak ada perasan, letak dekat laju yang pertama. RM yang pertama. RM yang kedua ni baru letak yang ini. Kalau kita kat bab 7 form 4, salin je. Okey, lepas tu tolakkan letak dekat hujung. Ini yang cikgu harap jangan salah lagi. Okey, siapa yang tengok video ni, cara rekod dengan bacaan dalam imbangan duga bentuk yang berbeza. Susut nilai terkumpul kenderaan ni, dia ada geng dia. Okey. Geng-geng budak jahat dia. Dia ada ada 5. Okey, kita ada susut nilai terkumpul, peruntukan utara ragu, ambilan, pulangan. So ada 5. Ada 5 geng sekawan dia yang jahat ni, yang mengurangkan something. Okey, yang kita panggil akaun induk nanti. Itu nantilah dekat bab-bab leja ke apa ke, cikgu akan terangkan. Yang itu, dia duduk dalam bentuk negatif, menompang dalam aset bukan semasa. Okay, dia ada kawan-kawan dia yang lain juga. Ada kawan dia menompang dekat aset semasa. Sekejap lagi. Ada kawan dia menompang dekat modal, ekuiti pemilik. Ada kawan dia tumpang dekat jualan bersih. Ada kawan dia tumpang dekat kos jualan. Iaitu pulangan belian tadi kalau kamu ingat. Dia geng-geng jahat lah. Geng yang mengurangkan akaun yang kat atas dia ataupun kat tepi dia ni. Yang kita panggil akaun induk. Okay. Dia menompang. So jangan sesekali bila kita masuk bab pelarasan nanti cikgu akan tunjukkan. Jangan sesekali darab dengan benda ni. Ni bukan harga kos. Kan? Beza kan? Susut nilai terkumpul ni duduk juga kat aset bukan semasa. Tetapi dia dalam bentuk negatif. Dia jahat sikit. Okay? Fikir dia jahat sikit. So jangan ambil dia dulu. Dia akan berubah. Bukan nilai yang sama, dia akan berubah nilai yang lain kat sini. Nilai dekat sini dengan dekat sini berbeza. Saya kalau kat bab 7 lah. Bab 7 hanya nak buka saja. Okay. So ini aset bukan semasa. So, kita ada masa lagi. Okay, sebelum semua orang tertidur. Kita buat untuk aset semasa pula. Okay, aset semasa panjang sikit. Lepas tu dia ada formula dia. Yang ni cikgu just bagi salah satu contoh. Nanti kita akan jumpa banyak lagi contoh aset bukan semasa. Okay. Ini salah satulah kenderaan. Apa lagi? AP semalam. Ingatkah yang penyet semalam? Rupanya AP tu alatan pejabat. Jangan. Terlalu banyak short form. So, yang kedua. Bawah aset. Harap dah sampai lah. Cikgu up yang cikgu tangkap. Kedek. Tu kena tangkap gambar satu kan. So A yang kedua adalah A aset semasa.
Ataupun yang cikgu lah dalam short form dia AS. Okay, semasa AS. Amerika Syarikat dah. Okay. Formula asas dia yang first. Okay, aset semasa. Kalau aset bukan semasa, harta. Yang ni pun harta juga. Okay, keyword dia harta. Harta yang senang cair. Cair maksudnya bukan cair, literally cair lah. Siapa yang belajar kimia, bukan literally dia cair. Cair kat sini maksudnya cepat habis. Contoh-contoh yang paling senang habis. Okay, kita ikut susunan. Ini pun ada formula juga. Ini formula yang cikgu baru belajar tapi bagus untuk kita nak praktis. Okay, tiba. Tiba. Bukan tiba. Okay. Nak murid cikgu dulu suka buat tiba. Bukan tiba. So, T yang pertama tunai. Inventory. Bank. Dengan account. Belum free. Baik. Teriak pula. Terima. Okay, yang ini formula untuk dia tengah masuk. Oh, dia macam tak perasan. Okay, ini formula waktu asas waktu bab 7. Okay, bila dah masuk bab 8, bab 9, formula asas ni boleh digunakan lagi tapi ada penambahan yang banyak. Okay, dia ada satu geng dia yang banyak. So yang ini yang paling asas. Andai kata kamu lupa. Okay, harta yang senang cair. Harta yang kamu boleh habiskan dalam setahun. Okay, adalah benda ini yang boleh kamu habiskan. Okay. So tunai atau nama dia tunai di tangan. Ataupun inventory. Inventory ni apa? Inventory akhir. Dia silent juga ni. So tadi dekat kos jualan ada. Yang ini pun ada. Sebab apa ada? Sebab penyata kedudukan kewangan yang dia duduk ni. Okay, rumah dia ni. Adalah tarikh akhir. Kalau kamu perasan, nama penyata kedudukan kewangan pada tarikh akhir. Benda ni boleh dikeluarkan ikut tarikh yang dia minta. Okey, ikut tarikh yang dia minta. So inilah 1, 2, 3, 4. Lepas tu bank. Bank pun senang cair. Sekarang lagi online transfer kan, lagi cepat dia cair. Hilang. Cair kat sini maksudnya hilang. Dengan akaun belum terima ni. Orang yang hutang kita. Okey. Orang yang hutang kita. Okey. Dia ada saudara dia, nama dia akaun belum bayar, tapi tu nantilah. Okey. Ini orang hutang kita. So dalam aset semasa, harta-harta yang kurang daripada setahun, cepat cair. Okey. Benda ni akan jadi harta kita jugalah. Tapi dalam setahun kita boleh hilang duit. Hati-hatilah. Siapa yang nak buka perniagaan, pastikan benda ni ada. Pastikan ada juga. Jangan kosong. Kalau tidak, bahaya. Okay. So yang ini yang asas dia. Tiba. Boleh buat ni ikut susunan. Dan semua dia ni akan di lajur yang kedua. Okay, lajur kedua. Semua item ni semua kat lajur kedua. Kalau kita buka PKK ada 3 lajur. Okay, yang cikgu guna 3 lajur lah. Okay. So aset semasa. Gariskan. Semua nilai tiba tadi. Okay, TIBA ni. Tunai. Inventory. Bank. Dengan akaun belum terima ni cikgu lah ABT lah. Panjang lah. Tapi jangan waktu peksa kamu buat short form ni. Jangan mengamuk cikgu kamu. Okay. ABT. So 4 ni semua dekat lajur yang tengah-tengah ni. Lajur yang kedua. Kecuali dah melibatkan pelarasan. Ada satu item yang itu yang bawah sekali ni. Okay, ada satu item yang bawah sekali, dia akan bukan dekat sini. Bukan dekat lajur yang kedua dah.
dekat laju pertama. Itu bila melibatkan pelarasan nanti banyak ah. Okay, dengan kawan jahat dia juga, ABT ada kawan jahat dia, peruntukan hutang ragu dekat laju pertama. Kalau dia perlukan pengiraan, dekat laju pertama. Satu je, ABT ni. Bila melibatkan pelarasan. Kali ni cikgu tak bagi pelarasan apa-apa lagi lah. Untuk B dan E. So setakat ni, cikgu punya pelarasan yang B dengan A, pelarasan pula. Penerangan B dengan A. So yang seterusnya lebih mudah lah. LEH ni lebih mudah. Yang ni cikgu boleh gabungkan sekali. Hanya yang bahagian B ni yang agak sukar sikit bila nak kefahaman tu sampai kepada semua. So harap benda ni menggunakan. Okay. So sekarang bahagian kredit pula. Bahagian sini. Bahagian kredit. Bahagian kredit. Cikgu saya benda ni ada certain orang rasa senang. Okay. Tapi kita tak tahu. Kadang-kadang ada kawan-kawan yang pendam perasaan. Cikgu saya rasa susah. Ada. So harap bila tengok ni, kamu boleh. Okay. Siapa nak SS, boleh SS. Cikgu pun nak SS untuk cikgu. Cikgu macam warna-warni. Esok sebab cikgu cuti. Buat kelas cikgu macam ni. Siapa yang boleh stay sampai malam? Mula-mula cikgu nak cadang pukul 1 pagi. Cikgu ni jenis burhan tu. Tapi macam kesian pula tiba pukul 1 kamu belajar. Cikgu pernah ada student yang sampai pukul 2 pagi. 2 pagi ke 2:30 pagi? 2 pagi. Okay? So cikgu percaya kalau ada yang boleh, okey je satu. Tapi ada lah sebab anak murid cikgu tu seorang je. Cikgu buat style kelas macam ni lah. Waktu tu kelas free. Kelas free malam. So dia pun join. Dia seorang je. Dekat peperiksaan tu baru 2 orang. Tapi memang dia rajin lah. So sekarang gabungan kredit. Okay, yang ni cikgu boleh gabung sekali. Sebab dia hanya penerangan lebih. Kita ada liability yang pertama. Liability. Cikgu start dengan liability semasa dah. Okay, liability semasa. Lepas tu baru cikgu pergi kat equity. Ni susunan dia. Cikgu buat ikut susunan dia. Equity. Pemilik. Dengan liability bukan semasa, cikgu buat kat bawah sekali. Ini cikgu gabungkan. Sebab bahagian kredit ni, dia macam tak pening sikit sebab bukan diri kita. Dulu paling teruk tidur selepas subuh, serius lah. InsyaAllah kalau dikenakan kesihatan yang kuat, cikgu setiap minggu cikgu akan buat macam ni. Dulu paling teruk tidur lepas subuh. Ada tidur lepas subuh. Lebak. Kamu tak mengantuk ke? Cikgu boleh juga. Zaman cikgu study macam tu juga. Tapi tak disyorkan lah. Lagi-lagi sekarang tengah COVID ni kan. Okay, liability semasa, equity permit, liability bukan semasa. Cikgu gabung yang LE. Saya tapi pastikan cukup rehat juga walaupun tu. Sebab sekarang tengah time COVID, bahaya kalau tak tidur cukup. Okay, kita tak tahu antibody kita. Walaupun cikgu tahu kamu muda lagi. Okay, liability semasa. Keyword short form dia, LS. LS, yang ni EP. Dengan yang ini LBS. Okay, untuk H, kita bagi dia special sikit. Cikgu sayang baru ceramah tadi. Siapa cikgu sayang kamu? Cikgu sekolah. Baru ceramah tadi. Ya, kamu kena cukup tidur at least 8 jam. Kalau cikgu sayang sekolah. Kamu kena cukup tidur sebab sekarang time COVID. Okay, jaga kesihatan. Okay, liability semala. Semala? Belit dia dah cakap. Liability semasa. Okay, liability semasa. Hutang. Keyword dia hutang.
Tapi mestilah hutang yang kurang daripada 1 tahun. Okay, yang bawah ni kita buat satu geng juga, hutang juga. Tapi mestilah lebih daripada 1 tahun. Okay, keyword dia. Mesti hutang. Dalam mata perniagaan kamu, apa yang kamu rasakan hutang, itulah duduk dekat liability. Tapi beza kan? Liability semasa ataupun liability bukan semasa. So yang ni jaranglah wujud kalau siapa yang form 4. Betul tak? Jarang. Dan item dia 2 je. Okay? Item dia ada 2 saja. Okay, cikgu just birukan. Oh, nampak sengit kat screen ni. Dia ada gadai janji, nama baru dia. Okay. Nama famous dia gadai janji dengan pinjaman. Okay, untuk form 4 apa-apa pinjaman selalunya liability bukan semasa. Gadai janji dia ada nama tak glamour dia. Nama tak glamour ni pajak gadai. Tapi lepas di-improve dengan syllabus yang baru, gadai janji. Macam orang pergi gadai kat emas tu, macam itulah. Okay. Perniagaan pun kadang-kadang macam tengah COVID sekarang ni kan. Kadang-kadang tak boleh menanggung. So inventory dia, barang niaga dia, digadaikan. Tapi inventory yang tak expired lah. Jangan tiba inventory yang air kotak ke apa ke, tiba-tiba expired. Tak mau macam tu. So gadai janji ni kita beri kepada siapa? Kalau emas kita tahu beri kepada kedai emas kan, ataupun kedai pajak gadai. Kita tak panggil kedai gadai janji lah. Okay. Tapi kalau untuk perniagaan, maybe dia jual kepada someone yang kaya. Yang kita panggil angel investing angel. Okay. Orang yang boleh berikan kamu duit. Orang-orang kaya lah selalunya. Okay. So maybe boleh beri kepada orang tu sebab dia boleh berikan kamu duit ataupun jual kepada bank. Itu salah satu cara supaya syarikat kamu ataupun perniagaan kamu boleh sustain. Boleh stay lah. Okay. Tapi kalau kamu perasan, waktu kita sekarang ni ramai yang tutup kedai sebab tak mampu tanggung. Okay. Sewa bukan murah, contohnya sewa kedai bukan murah, beribu-ribu. Lagi-lagi kalau kat tempat-tempat yang popular, lagi sewa beribu-ribu. Kita tak boleh salahkan orang yang bagi sewa kat dia. Betul? Sebab orang tu pun nak cari duit. So kadang-kadang ramai yang dah tutup perniagaan. So tu. Selain tu, liability semasa kawan kepada ABT yang sepupu. Sepupu dia adalah account belum bayar. Account belum bayar. Kalau dia seorang-seorang, dia mesti ada dekat lajur yang kedua. Tapi kalau dia bukan seorang-seorang, dekat lajur pertama. Gitu. Nanti waktu masuk Apun PKK, kita tengok. Sebab itu yang selalu silap kedudukannya. Dia tak salah, tapi dia tak kemas. Account ni sebenarnya kena kemas. Itu je penting. Dan bank, ingat tak tadi dekat tiba ada bank? Dia ada kakak tiri. Tapi kat sini gelap bank juga. Okay. Tapi bank ni mesti berbaki kredit. Okay, dia mesti berbaki kredit. Okay, maksudnya dalam bentuk negatif. Kalau nanti kat bab 3, kalau tiba-tiba kita jumpa negatif ataupun dalam persamaan perkawanan, kamu jumpa negatif, itu adalah yang dekat liability semasa. Senang cerita. Kalau kamu perasan ibu ayah kamu ada kad kredit kan? Siapa yang masuk MOT bayar menggunakan Toyib Pay? Okay. Siapa yang pelajar-pelajar mak cikgu, itu guna kad kredit lah Toyib Pay tu. Okay. Yang terus masuk bayar, lepas tu bayar RM1 lebih. Sebab charge atau pay tu, itu kad kredit. Okay, cuba usah-usah sikit resit yang kamu bayar untuk MOT Ogos ni. Ataupun anak-anak cikgu yang ni lah dia ada. Cuba usah. Ibu ayah kamu bayar guna kad kredit. Siapa yang senang, dia transfer je. Guna kad kredit ni best. Best. Tak. Guna kad kredit ni, dia cepat, mencepatkan urusan. So tapi kena bayarlah charge perkhidmatan dia RM1. Ni ada 2 lah geng dia yang selalu, yang asas. Dan dia ada adik-adik yang lain. Adik-adik lain nanti waktu buat perasan kan kita jumpa. Okay, 2 ni adalah liability. Daripada L tadi kita pecah 2.
Yang ini. Yang ini cikgu panggil mua. Anak-anak murid cikgu dah pernah dengar dah. Mua. Sekarang cikgu nampak mua juga. Mua ataupun muam. Okay, cikgu start dengan muam teruslah. Muam. Okay, susunan dia muam. Kalau tak ingat juga mua ataupun muam. Muam yang pertama. Muam yang pertama adalah modal awal. U. Untung rugi. Untung positif lah. Tapi kalau dia rugi negatif atau rugi bersih. Untung bersih atau rugi bersih. Yang ni ambilan. Yang ni modal tambahan. Okay. So ada yang tambah tolak. Kalau sini cikgu buat tambah tolak. Sini tolak saja. Sini tambah. Muam. Okay, muam. Equity pemilik dalam dia ada muam. Cikgu selalunya letak kat laju hujung je terus. Tapi ada yang cikgu nampak laju yang kedua pun boleh lah. Okay. Siapa yang tiga laju. Sama je. Okay, tapi pastikan ni. Kalau untung tambah. Kalau rugi tolak. Ambilan tolak. Modal tambahan tambah. Inilah ambilan cikgu kata tadi. Satu geng. Satu geng dengan susut nilai terkumpul. Satu geng dengan pulangan tadi. Pulangan bilion. Dia berbahki debit tapi menompang dalam equity pemilik. Dia menompang sekejap. Okay, ini liability semasa, equity pemilik, liability bekas semasa. Kita cover yang dua ni. LE. Okay, LE. Kalau kamu mahir dah asas-asas ni, nanti insyaAllah nak jawab smooth je. Just tahu format. Okay, sempat SS, screenshot. Oh, cikgu perasan. Yang pelajar fizik pun tengah belajar sekarang nampaknya. Yang pelajar fizik tengah belajar di dalam talikan. Kita pun belajar jugalah. Kita pun nak semua A. Sebab Alhamdulillah lah tahun lepas ramai yang A. Okay, macam kan Promax pertama kan. Kamu Promax yang 0.0. Ada max yang cikgu lalu. So macam syukurlah Alhamdulillah. Walaupun kamu dalam PDPR macam ni. Boleh juga jawab dengan baik. Tapi pastikan kerja kursus jawab dengan baik lah. Follow je. Follow je apa cikgu sekolah tengah buat. Kalau tiba-tiba rasa macam tak tahu term apa-apa, boleh je tanya cikgu. Okay, kamu nak tanya dalam group Telegram, boleh. Nak personal pun boleh. InsyaAllah apa yang cikgu boleh bantu, cikgu bantu. Okay, LE dah settle. H. H sama macam B. Okay. H terbahagi kepada dua. Satu jualan bersih. Jualan bersih. Dan satu lagi hasil. Ini cikgu gabung pula. Sebab dia tak banyak explanation sebab dia benda yang kamu. Kalau sini dapat. Okay. Dapat. Jualan bersih. Short form dia JB. JB. Lepas tu sini H lah. Item yang ini pendek je. Okay, pendek je. Jualan bersih dalam dia ada dua je. Satu jualan. Okay, jualan. Satu lagi pulangan jualan. Itu je. Okay, boleh letak dekat laju hujung sekali. Okay, kita ada 3 laju kan. Laju yang ketiga terus letak. Ataupun letak kat laju kedua, tolakkan letak kat laju ketiga. Supaya nanti boleh satu geng, satu laju dengan kos jualan. Dia simple, 2 item je. Tak banyak. Hasil pun, hasil yang selalu benda yang kamu dapat. Okay. Contoh commission. Pastikan dia duduk kat bahagian kredit. Bila cikgu dah start LEH, pastikan dia duduk kawasan kredit kecuali pulangan jualan, kecuali ada yang dah tidur dah. Okay, commission. Commission ni pun sama. Pastikan dia ada commission kat bahagian kredit ataupun ada keyword diterima. Okay, benda ni.
Keyword diterima. So, siapa yang baru first time nak macam berlatih, okay? Berlatih, cari apa-apa yang diterima semua dekat hasil. Yang tak ada nama, okay, macam contoh dia tak bagi imbangan juga, kamu letak je terus kat belanja. Sesimpel yang itu. Cuba try masukkan. Dia kan lama-lama kamu nampak soalan tu benda sama. Benda yang sama je. Macam ni. So hasil pun commission. Sebab commission boleh juga belanja. Okay, boleh juga belanja. Kalau macam hasil apa lagi yang kamu jarang nampak? Dividen. Okay, dividen. Pengurangan hutang ragu. Yang jarang-jarang kamu nampak lah. Pengurangan hutang ragu. Lepas tu kita ada diskaun. Macam tadi kan. Ini diskaun diterima. Mesti ada ayat diterima ataupun dia duduk di bahagian kredit. Kalau dalam bentuk ayat, kalau benda yang kamu terima, dapat, itu adalah hasil. Kita tak gabung buku tunai. Okay. Just keyword dia saja dapat. Apa-apa yang kamu dapat, itulah dia punya hasil. So itu explanation cikgu. Sampai yang ini. Ini baliklah. Sekejap. Kita buat dulu. Ada yang tengah buat kerja sekolah dah siap ke kerja sekolah tu sambil dengar ni. Kan cikgu. Esok hari Rabu. Esok Rabu untuk kamu. Cuti untuk cikgu. Okay, yang ni pendek sikit daripada B dengan A tu. Beza tak yang PHR ada KABT tu? Beza kalau, okay, dengan ni. Kalau dia dah lama buat peratus peruntukan hutang ragu. Yang kat PHR tu nama dia peruntukan hutang ragu. Yang ni pengurangan hutang ragu. Benda ni wujud kalau tahun lepas dah ada. Kalau tahun lepas dah ada peruntukan hutang ragu, yang ni maybe akan wujud. Dan nanti kita akan sentuh dalam topik pelarasan. Cikgu akan bagi benda-benda dulu, lepas tu rasanya pelarasan pula lah kot. Baru kita masuk soalan-soalan. Sebab bila kamu dah ada nota-nota semua benda ni, nanti senang rujuk. Bila cikgu tanya, tahu. Hampir terkeliru. Okey, cikgu pernah dapat daripada pemeriksa. Tak tahulah. Okey. Dia cakap macam ni. Kalau lah tiba-tiba kamu tak reti nama. Okay, kamu confused. Betul? Terkeliru. Kamu letak je peruntukan hutang ragu. Tak apa hutang ragu. Ada sekolah guna hasil hutang ragu. Letak je peruntukan hutang ragu tapi nilai kena betul lah. Tapi kat sini memang cikgu praktis kamu letak nama yang betul. Ataupun nama yang selalu kamu guna kat sekolah. Cikgu kena tekan kat situ sebab nanti kat sekolah guna lain. Maybe kat sekolah guna hasil hutang ragu. Ada tak kat sekolah yang guna hasil hutang ragu? Dulu zaman cikgu, waktu cikgu ajar pelajar lain, ada. So nanti kan cikgu dia buat salah. Sedangkan sama je. Okay? Kita nak follow je, sama je dengan sekolah. Kalau ada tiba-tiba kamu confused, kamu boleh tanya. Cikgu boleh clarifikan. Kenapa berbeza cikgu? Kat situ yang kamu kena soal. Kena soal diri kamu, soal juga ni. Macam mana nak tengok video ni lepas siap, cikgu tukar jadi video, cikgu up kat YouTube. Kamu subscribe lah YouTube cikgu supaya cikgu boleh tahu. Macam anak-anak murid cikgu sebab dia dari pelajar MOT, cikgu dah update dah dekat dalam YouTube cikgu. So siapa yang subscribe akan dapat notification lah. Kalau tiba-tiba cikgu up video. Yang ni cikgu akan up lah. Cikgu akan kumpulkan balik dengan SOP cikgu yang dulu-dulu tu. Nanti siapa yang nak tengok, cuba tengok sambil-sambil tu. Kira revision kamu sambil tengok, sambil tengah makan ke. Okay? So insyaAllah sampai sini je pengenalan cikgu. Cikgu akan bagi yang bentuk-bentuk formula ni dulu. Sebab senang nak, bila kita nak buat kira-kira. Kena naikkan atas sikit. Dah sikit. So boleh cikgu just nak snap, siapa yang boleh buka kamera? Tak buka kamera pun buat peace lah. Cikgu ada background cikgu sendiri. Background cikgu, mana background cikgu? Cikgu ada background ni. Cikgu nak just tangkap gambar. Ni background cikgu. Tadang! Allah, muka malam ni. Masukkan sini. Uish, Batisha dah pandai ni.
Okay, kita tangkap yang ni. Jap ambil tudung. Okay, pergi ambil tudung. Cikgu nak tangkap 2 sebab cikgu dah nampak yang style Zoom yang baru. Okay. Just cikgu nak tangkap gambar. So kita tahulah progress kamu kalau selalu join. Manalah tahu kamu dapat A+ nanti. In. Kaja. Jom. Oh, ada siapa yang tengah ambil tudung tu? Dah ke belum? Oh, Jasmine tunjuk ni. Langsir tak apa. Ni orang yang pergi mengambil tudung. Dah. Kaja. Ni yang first 1, 2, 3. Yang lain tu boleh je angkat emoji. Sekejap, saya tak tangkap gambar lagi. Okay, buat good ke macam Ilyas. Ilyas dah pandai ada terror. 1, 2, 3. Okay, sekarang cikgu nak buat yang bentuk Google Class. Mana yang comel je lah. Sekejap, cikgu start. Mari. Siapa je yang ada kat dalam ni? Ada 4 orang, 5 orang macam ni. 1, 2, 3. Nampak. Tapi untuk Fahana, maybe dia gelap je. Tapi nampak kot tadi. Oh, dia dapat. Tapi yang tadi nampak. Sabar cikgu, kita buka flash phone. Okay. Sampai sinilah cikgu punya ni. InsyaAllah recording. Cikgu, lagi satu. Tekan background. Ni tak selesai untuk style ni. Tekan background sekejap. Ni dalam auditorium. Cedang. Nah, yang ni baru nampak. Sebab kamu pakai. 1. Ya Allah, Batrisha. Batrisha bertakat kat ke? 1, 2, 3, peace. Dah. Dapat dah. Weh, Ilyas nangis. Masam Ilyas. Gelak Ilyas. Okay. InsyaAllah nanti video ni dah siap. Cikgu hantar dekat grup Telegram. Okay. Terima kasih. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanakallah. Okay, Anyang. Jumpa lagi next class minggu depan. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu.